terbalam si awan petang, cukup menyelah terpikat putra. Pemanis kalam, selamat datang. Awal bismillah, pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Mulanya madah saya utarakan, topik sastra menjadi bualan. Kesusastraan Melayu adalah salah satu warisan budaya yang amat berharga bagi bangsa dan negara kita. Sebagai warisan budaya, kesusastraan Melayu telah memberi keutamaan terhadap pengembangan budaya dan bahasa Melayu sehingga menjadikan bahasa Melayu gah di persada dunia. Kata orang, tak kenal maka tak cinta. Sebelum saya mengupas kesusastraan Melayu dengan lebih mendalam, ayolah sama-sama kita memahami konsepnya terlebih dahulu dengan lebih terperinci. Konsep kesusastraan Melayu sebenarnya mempunyai pelbagai pendapat. Namun, jika pendapat tersebut dipahami secara keseluruhan, semuanya membawa makna yang sama. Istilah kesusastraan seperti sastra dipetik daripada perkataan Sanskrit membawa makna alat mengajar. Jika perkataan sastra ini digabungkan menjadi kesusastraan, perkataan tersebut membawa maksud segala apa yang ditulis bernilai seni dan estetika dapat memberikan pengajaran. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, kesusastraan bermaksud seni yang menggambarkan keindahan bahasa, manakala dalam konteks pendidikan pula, kesusastraan Melayu dikaitkan dengan karya asal yang ditulis dalam bahasa Melayu berunsurkan keindahan dan kehalusan, meliputi aspek intelek iaitu daya berfikir, rohani berkaitan dengan jiwa, emosi melibatkan perasaan dan jasmani melibatkan fizikal. Maka dapat dihuraikan secara kesimpulan bahawa kesusastraan Melayu merupakan hasil karya yang dihasilkan oleh masyarakat menggunakan kata-kata yang serba indah, melambangkan keindahan bahasa Melayu melalui pemberian mesej berkaitan dengan diri sendiri serta kelompok masyarakat. Saudara dan saudari sekalian, kesusastraan Melayu terdiri daripada 4 jenis iaitu prosa tradisional dan prosa moden serta puisi tradisional dan puisi moden. Prosa merupakan karangan bertulis menggunakan bahasa yang biasa dan tidak berbentuk sajak iaitu tidak mempunyai persamaan bunyi pada suku kata, manakala puisi adalah karangan berbentuk sajak. Prosa tradisional merupakan salah satu bentuk kesusastraan yang masih kekal sehingga kini dan masih menjadi sumber yang pelbagai untuk pengetahuan kepada masyarakat. Prosa tradisional ini meliputi sastra rakyat secara lisan dan sastra istana secara tulisan. Sastra rakyat merupakan hasil kreatif yang banyak melibatkan daya imajinasi seseorang. Antara cerita yang terdapat dalam sastra rakyat ialah cerita legenda Mahsuri yang mengisahkan sejarah dan peristiwa pada zaman silam serta cerita Sang Kancil yang menipu gergasi yang merupakan cerita binatang mengandungi moral dan sindiran kerana menggambarkan perilaku manusia. Selain itu, terdapat cerita penghibu lara yang berfungsi sebagai hiburan dan pendidikan seperti hikayat Malin Dewa. Cerita jelaka seperti cerita Pak Pandir yang mempunyai sifat lurus bendul. Cerita teladan yang mempunyai unsur moral dan pendidikan seperti bawang putih, bawang merah dan batu belah, batu bertangkup. Hadirin dan hadirat sekalian, prosa tradisional dapat menjadi alat kawalan sosial dalam kehidupan seharian. Hal ini dapat dibuktikan melalui adanya cerita rakyat yang pernah diberitahu tentang perkara yang tidak boleh dilakukan. Misalnya, seseorang akan mendapat malapetaka sekiranya menderhaka kepada ibu bapa yang terkandung dalam cerita teladan iaitu Si Tangkap. Cerita penipu lara juga dapat disaksikan melalui cerita Mak Jenin yang merupakan kisah seorang pemuda yang terlalu banyak berangan-angan sehinggakan dia mati akibat tidak menumpukan perhatian kepada pekerjaannya. Jika mempunyai angan-angan yang tinggi tanpa berusaha pula, akan menjadilah seperti Mak Jenin. Beralih kepada cerita binatang, anak-anak mestilah bijak sebagaimana tingkah laku Sang Kancil dan Sang Buaya dalam cerita binatang yang mengisahkan tentang kejedikan
sang kancil memberdayakan sekumpulan buaya untuk menyeberangi sungai untuk menikmati sebuah rambutan yang sedang masak ranum. Terdapat juga kisah legenda yang memaparkan tokoh-tokoh yang mempunyai semangat perjuangan yang gigih serta kekuatan yang luar biasa, seperti cerita kisah Perigi Hang Tuah yang mengisahkan tentang perigi yang dikatakan tidak pernah kering walaupun di musim kemarau panjang. Airnya sentiasa jernih dan dikatakan boleh menyembuhkan penyakit. Pengorbanan watak dalam cerita legenda seharusnya dapat membentuk masyarakat yang mempunyai wawasan yang tinggi. Walaupun cerita rakyat terlalu kental berbau dengan dongeng-dongeng, bukan itu yang harus kita perhatikan, kerana nasihat dan teladan yang terkandung dalam cerita perlu ditamakan yang dapat menjadikan pengajaran hidup masyarakat dulu dan sekarang. Para penonton yang dihormati sekalian, beralih kepada prosa moden. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, moden bermaksud dari masa kini. Hal ini dapat digambarkan melalui cerpen dan novel yang sudah sedia ada sehingga pada masa ini. Cerpen merupakan cerita pendek yang mempunyai kesatuan yang dicapai dari segi plot, tema, latar serta watak. Peristiwanya pula terbatas, latar tempat yang terhad, jangka waktu pendek serta plot cerita tidaklah begitu kompleks, berbeza dengan novel yang mengisahkan peristiwa rekaan atau benar-benar berlaku dengan mengaitkan antara pengalaman pribadi, realiti hidup dan imajinasi. Drama juga termasuk dalam prosa moden yang merupakan suatu kisah yang diceritakan dalam bentuk lakonan serta dialog dalam penyampaian mesej. Menurut Erwan Johara, pada tahun 2014, drama dibangunkan oleh unsur intrinsik iaitu kesatuan membentuk karya secara keseluruhan. Unsur intrinsik di sini melakoni skrip drama dan penyelarasan pementasan seperti tata rias dan kostum pelakon. Novel seperti Anak Mak Lela Gila yang mengisahkan tentang seorang pemuda telah dianggap gila oleh penduduk kampung kerana sifatnya yang suka membersihkan laman masjid namun tidak pernah menjengah ke dalamnya. Novel ini dapat dijadikan sebagai wadah kritikan secara halus menggunakan gaya bahasa yang mudah untuk difahami. Jika sastra Melayu tiada penghujung, keindahan bahasa tetap akan disanjung. Gurindam yang telah saya sampaikan termasuk dalam puisi tradisional. Puisi tradisional ini menggunakan bahasa yang riang dan disampaikan dalam bentuk nyanyian. Gurindam ini juga mempunyai isi yang mengandungi nasihat serta pengajaran. Terdapat juga puisi tradisional yang lain seperti syair yang juga merupakan puisi berlagu yang telah diubah suai mengikut kesesuaian bahasa Melayu klasik dan telah menjadi acuan asli masyarakat Melayu. Selain itu, terdapatnya seloka yang merupakan pepatah serta perumpamaan yang mengandungi unsur sindiran berguna untuk menjadi pengajaran dan teladan oleh masyarakat. Pantun juga termasuk dalam puisi Melayu tradisional yang mempunyai pembayar dan maksud. Masyarakat dahulu sentiasa berbalas-balas pantun antara mereka untuk bersukaria dan ada juga yang digunakan bagi tujuan adat istiadat perkahwinan seperti merisi. Contohnya, indah malam di pagar bintang, rembulan berlalu, pungkuk ke pialu, ku hantar pinangan, talam berdatang, mengharap sanding sepernama berlalu. Saudara dan saudari sekalian, di tanah Melayu, kesusastraan bercerita kisah-kisah yang penuh makna dan hikmah, membawa pesan yang mendalam dan abadi untuk generasi masa depan yang terus berkarya. Rangkap di atas merupakan sajak yang merupakan puisi baharu yang popular tergolong dalam puisi moden. Sajak lebih mementingkan keberkesanan pengucapannya melalui pemilihan diksi dan kata-kata yang saling terjalin menurut erti. Sajak adalah pengucapan perasaan dengan perasaan yang mengandungi pemikiran dan tanggapan sehingga menjadi renungan masyarakat. Sebenarnya, puisi Melayu tradisional dan moden ini dapat dijadikan sebagai alat hiburan bagi masyarakat sehingga menghasilkan keindahan dalam pembacaan. Pantun dalam pelbagai
Baresi dapat menambahkan fungsi menghiburkan setelah dijadikan lirik dikir Marathi Kelantan serta lirik lagu yang popular. Bukan itu sahaja, gurindam serta syair yang disampaikan dalam bentuk nyanyian juga dapat menimbulkan keasyikan bagi pendengar. Berdasarkan tema yang terkandung dalam semua karya, dapat dilihat bahawa syair perahu serta syair sirah fakir yang dikarang oleh Hamzah Fasuri mengutamakan unsur dakwah dalam penciptaannya. Selain itu, terdapat juga instrumen perpaduan dalam penciptaan pantun serta syair yang dapat melambangkan identiti sesebuah negara serta menanamkan sikap kesatuan dan perpaduan dan cinta akan tanah air. Saudara-saudari sekalian, jelaslah bahawa kesusastraan Melayu begitu indah ciptaannya dari segi kehalusan dan keindahan bahasa yang digunakan dalam menyampaikan mesej yang tersurat dan tersirat dalam kelompok masyarakat. Pentingnya kesusastraan Melayu ini kerana dapat memperkaya khazanah sastra dunia supaya mempunyai nilai dan mutu yang tinggi di seluruh dunia. Sebagai rakyat Malaysia, kita seharusnya bangga dengan apa yang dimiliki sejak dahulu kala sehingga masih lagi kekal kini melalui usaha yang gigih dalam melestarikan dan mengembangkannya. Hal ini adalah untuk memastikan bahawa kesusastraan Melayu akan terus hidup dan berkembang untuk generasi yang akan datang. Marilah kita bersama-sama menghargai dan melestarikan kesusastraan Melayu sebagai warisan budaya yang berharga dan memperjuangkannya di era digital yang kian mencabar ini untuk menjamin masa depan dengan lebih baik. Duduk berluncur tepian muara, diturut serta bersama melati. Andai terlanjur tutur bicara, kemaafan dipinta serendah hati. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Andai patah sayap Raja Wali, bertongkat jua saya kemari, bukan kerana ingin menonjolkan diri, tetapi untuk menyampaikan cerdisan ilmu yang hakiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan. Datang bahtera dari Medan, singgah sebentar di laluan Kerai. Salam satu Malaysia saya hulurkan kepada warga Dewan Pembuka Tirai. Para penonton yang saya muliakan, kebudayaan Melayu sebagai identiti bangsa. Begitulah tajuk pidato saya pada hari ini. Sebelum itu, saya ingin bertanya, apa itu budaya? Budaya ditakdirkan sebagai tamadun ataupun peradaban yang merujuk kepada cara hidup, kepercayaan, nilai, adat istiadat, seni, bahasa dan tradisi yang dimiliki oleh sebuah kelompok dalam masyarakat. Budaya dapat dilihat pada tingkah laku, pemikiran dan cara pandang hidup dari suatu kelompok atau masyarakat yang meliputi aspek-aspek seperti agama, adat istiadat, bahasa, seni, muzik, tarian, makanan, permainan dan gaya hidup. Budaya mencakupi segala hal yang dapat diterima atau diwarisi oleh sekelompok orang dan diwariskan dari satu generasi ke generasi yang berikutnya. Dalam kata mudah, budaya adalah tingkah laku sosial dan norma yang terdapat dalam masyarakat manusia. Budaya mempunyai dua konsep, iaitu konsep budaya kebendaan dan juga konsep budaya bukan kebendaan. Konsep budaya kebendaan adalah seperti teknologi, seni bina dan seni, manakala konsep budaya yang bukan kebendaan pula adalah seperti prinsip organisasi sosial seperti mitologi, falsafah, kesusastraan dan sains yang terdiri daripada warisan budaya tidak ketara masyarakat. Namun, pidato saya pada hari ini lebih memfokuskan kepada budaya dari aspek kebendaan. Sebelum saya membawa anda lebih lanjut lagi tentang beberapa budaya yang terdapat di negara kita ini, adalah kita memperinci dahulu asal-usul kemunculan budaya. Secara dasarnya, masyarakat pada zaman dahulu hidup secara berkelompok.
Namun, para arkeologi percaya bahawa budaya manusia muncul sebagai hasil daripada perkembangan evolusi manusia, termasuk kemampuan manusia untuk berbicara dan berkomunikasi serta kemampuan untuk membangun dan menggunakan alat. Seiring waktu, budaya manusia terus berkembang dan berevolusi melalui interaksi antara kelompok manusia. Selain itu, mereka juga berevolusi antara perdagangan, migrasi dan penyebaran agama dan ideologi. Sebagai hasilnya, budaya manusia menjadi sangat beragam dan kompleks, terdiri daripada bahasa, agama, seni, tradisi dan banyak lagi. Secara umum, asal-usul budaya manusia terkait dengan evolusi manusia dan interaksi antara kelompok manusia selama ribuan tahun. Budaya manusia terus berkembang dan berevolusi hingga saat ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti teknologi, globalisasi dan perubahan sosial serta politik. Pada sekitar tahun 1970-an, negara Malaysia menerapkan kebudayaan sebagai satu identiti yang menjadi simbolik kepada sesuatu kaum. Pada masa itu, pemerintah Malaysia mulai menerapkan program-program untuk memperkuatkan identiti nasional dan menyatukan masyarakat Malaysia yang beragam. Program-program ini melibatkan promosi dan pengembangan budaya-budaya asli masyarakat Malaysia seperti kebudayaan Melayu, Cina, India dan juga budaya-budaya asli yang lainnya. Program-program ini bertujuan untuk memperkuat persatuan dan kesatuan di antara masyarakat Malaysia yang beragam dan mengurangi persaingan dan konflik antara kelompok. Kebudayaan dijadikan sebagai simbol identiti yang dapat mempersatukan berbagai-bagai kelompok etnis dan agama yang berada di Malaysia. Sejak itu, pemerintah Malaysia terus mempromosikan kebudayaan sebagai bahagian dari identiti nasional dan sebagai satu cara untuk memperkuatkan lagi persatuan di antara masyarakat yang beragam. Misalnya dalam slogan Malaysia Truly Asia yang sering digunakan untuk mempromosikan Malaysia, kebudayaan dijadikan sebagai salah satu daya tarik utama negara ini. Dahulu, budaya dalam masyarakat kita lebih mementingkan estetika dan nilai yang tinggi terhadap sesuatu perkara. Namun, walaupun kini masyarakat masih menghargai keunikan budaya yang ada, tetapi tahap menghargai budaya tidak setanding masyarakat Melayu dahulu. Hal ini mungkin kerana masyarakat dahulu mereka merasai betapa susahnya untuk mencari dan mengekalkan identiti satu bangsa. Berbeza pula dengan masyarakat kini yang dilahirkan dengan budaya kaum masing-masing yang sudah sedia ada. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan, umum mengetahui bahawa di Malaysia terdapat 3 kaum yang utama iaitu Melayu, Cina dan India. Tidak dilupakan juga etnik-etnik lain yang berada di Sabah dan Sarawak. Kesemua kaum ini sudah pasti mempunyai keunikan tersendiri, sama ada dari segi pakaian tradisional, makanan tradisional, kepercayaan, tarian dan sebagainya. Sebelum itu, suka untuk saya berkongsi fakta yang saya telah baca dari satu portal yang bernama Government of Malaysia. Dalam portal tersebut, statistik mencatatkan peratusan tertinggi etnik Bumiputera iaitu Melayu adalah sebanyak 68.6%. Seterusnya diikuti dengan etnik Cina yang sebanyak 23.4% dan yang terakhir sekali India sebanyak 70%. Tidak lupakan juga dengan kaum yang lain iaitu sebanyak 1%. Disebabkan peredaran masa dan zaman yang telah berubah, sudah pasti tahap kebudayaan di negara kita juga turut berubah. Namun, perubahan tersebut masih lagi tidak mencadangkan identiti mana-mana kaum. Jika kita lihat daripada aspek pakaian, masyarakat Melayu dahulu secara asasnya hanya memakai pakaian bertujuan untuk menutup bahagian-bahagian yang tertentu sahaja. Namun, disebabkan peredaran masa yang semakin moden, maka wujudlah berbagai jenis pakaian seperti yang kita pakai pada hari ini. Seterusnya, saya ingin membawa anda untuk bersama-sama dengan saya untuk meneliti perbezaan menggunakan pakaian soket, sutera dan sebagainya. Pada zaman kini, masih ada pengusaha-pengusaha songket yang pergi aktif
dalam menghasilkan pakaian songket. Tetapi kebiasaannya golongan muda zaman kini lebih memilih untuk memakai pakaian yang lebih sejuk dan selesa untuk bergerak. Maka muncullah pakaian-pakaian tradisional yang menggunakan material kain yang relevan pada masa kini semata-mata untuk generasi muda zaman kini pakai. Jika dilihat dari segi makanan tradisional pula, masih ada orang yang pandai membuat makanan-makanan tersebut. Tapi masyarakat lebih memilih untuk mengikuti trend semasa. Makanan viral lebih mendapat perhatian berbanding makanan tradisional yang sepatutnya kita kekalkan. Perkara sebegini sepatutnya istirna jauh dari diri kita, kerana jika bukan kita, maka siapa lagi yang akan mengekalkan budaya atau warisan tinggalan nenek moyang kita. Persoalan sebegini sepatutnya terpahat di fikiran kita. Namun, walaupun ada golongan-golongan yang masih berusaha mengetengahkan makanan tradisional, mungkin rasanya sedikit berbeza daripada rasanya yang asal. Hal ini kerana kaedah pembuatannya yang mungkin sedikit berbeza. Misalnya, sesuatu resepi itu dibuat dengan menggunakan lesen batu, tetapi para penjual kini menggunakan mesin penyisap semata-mata untuk memudahkan kerja mereka. Perkara ini sedikit sebanyak memberi kelainan terhadap rasa asli makanan tradisional itu sendiri. Seterusnya, budaya yang kita dapat lihat ialah daripada aspek tarian. Kewujudan kaum yang unik, menarik dan pelbagai menjadikan setiap tarian bagi setiap kaum mempunyai ciri khas dan identiti tersendiri yang mewakili nilai dan tradisi budaya kaum masing-masing. Antara tarian yang terdapat di Malaysia ini ialah tarian joget, tarian ngajat, tarian semazau, tarian bangla dan tarian cingai. Tarian joget ialah tarian tradisional Melayu yang popular dan merupakan salah satu tarian rakyat Malaysia. Tarian joget biasanya dimainkan dalam kumpulan yang kecil dan sering dimainkan semasa majlis perkahwinan, kenduri atau perayaan kebudayaan. Seterusnya, tarian ngajat. Tarian ngajat ini ialah tarian tradisional orang Iban yang berasal dari Sarawak. Tarian ngajat melibatkan gerakan lembut dan bersifat ritual dan dimainkan semasa majlis adat seperti gawai Dayak. Seterusnya, tarian semazau iaitu tarian tradisional orang Karazan Dusun yang berasal dari Sabah. Tarian semazau ini dimainkan semasa perayaan keamatan dan merupakan tarian yang elegan yang melibatkan gerakan kaki dan tangan. Seterusnya, tarian bangla iaitu tarian tradisional masyarakat kaum Punjabi yang diperkenalkan oleh pendatang dari India. Tarian bangla biasanya dimainkan semasa majlis perkahwinan dan merupakan tarian yang energetik dan dinamis. Tarian yang terakhir ialah tarian Cingai iaitu tarian tradisional masyarakat Cina yang berasal dari Pulau Pinang. Tarian Cingai melibatkan penampilan seni dan kayu yang memperlihatkan pakaian tradisional dan aksesori yang biasanya diiringi dengan alunan musik dan tarian. Selain daripada tarian Cingai, masyarakat Cina juga ada tarian naga. Tarian-tarian ini masih diterapkan dalam diri generasi muda, lebih-lebih lagi bagi kaum mereka sendiri. Usaha mengekalkan budaya tarian mereka adalah suatu perkara yang perlu dipuji. Maka, kita sewajarnya melibatkan diri dalam tarian-tarian tradisional ini secara lebih mendalam supaya budaya dari aspek tarian itu tidak lapuk di telan zaman. Namun, disebabkan adanya kepelbagaian kaum dan budaya tersendiri inilah telah menjadikan Malaysia sebuah negara yang sangat unik. Hal ini kerana kita masih boleh hidup dengan aman dan damai walaupun bukan daripada rumpun yang sama. Sebelum saya akhiri pidato ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kalimat dan tutur kata yang kurang berkenan serta kurang layak untuk didengar. Tidak ada awalan yang hadir tanpa adanya akhiran. Oleh kerana itu, saya mengakhiri pidato saya dengan serangkap pantun. Dari Itali ke kota Bosnia, jangan lupa belajar bahasa. Tidak salah mengikuti kemajuan dunia, tapi ingatlah budaya bangsa. Sampai di sini saja pidato saya pada hari ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.